Tapi makna yang betul kepada Islam itu adalah sebuah cara hidup yang merangkumi tata cara kehidupan, politik, perundangan dan sebagainya. Sebab itu pada tahun 2006 dalam kes Lina Joy, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa Islam di dalam perkara 3 perlembagaan bukan sekadar dogma-dogma ataupun ritual. Ia adalah sebuah cara hidup. Ia merangkumi kehakiman, perundangan, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Ini makna Islam yang betul yang telah diberikan, diletakkan di tempat yang betul melalui kes Lina Joy. Okay. Jadi dalam konteks itu kita perlu melihat bahawa Islam, kedudukan undang-undang syariah itu sebenarnya ada keistimewaan yang tertentu yang mungkin kita sendiri sebagai peguam, sebagai rakyat biasa kita belum telusuri lagi. Satu isu yang paling penting kalau katalah pada hari ini diisytiharkan keseluruhan Malaysia ini adalah dalam keadaan darurat. Dalam perlembagaan. Jadi kuasa mana yang semua undang-undang adalah tergantung. Tetapi undang-undang Islam masih lagi boleh berkuat kuasa. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi menunjukkan keistimewaan undang-undang Islam itu mengatasi undang-undang lain di dalam negara. Saudara Adnan dah merujuk buku tu, nak menambah tu kita punya perlembagaan. Saya nak kongsi ini adalah perlembagaan persekutuan lah. Jadi kalau kita bicara soal struktur kerangka perundangan negara, kita perlu merujuk kepada perlembagaan persekutuan. Dan yang kita sebut tentang jadual ke-9 jadi jadual ke-9 ni adalah pengasingan senarai perundangan, makna kuasa undang-undang kerajaan persekutuan dan kuasa perundangan kerajaan negeri. Yang mana yang ada mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Kalau kita tengok dalam jadual ke-9, kita pergi ke jadual ke-9 senarai 1. Ini adalah senarai kuasa kerajaan persekutuan yang mana dalam senarai 1.4. Senarai saya bacakan senarai 1.4 mengatakan undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan. Ini di bawah kerajaan persekutuan. Di banyak dalamnya termasuk bidang kuasa dan kuasa sumber mahkamah dan orang yang berhak menjalankan amalan di hadapan mahkamah. Dan di dalam ni dia juga menyatakan dia punya bidang kuasa dia. Cuma dalam perkara 2, perkara 4E2, perkara yang disebut dalam perenggan 1 tidak termasuk undang-undang diri Islam yang berhubungan dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan, nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, undang-undang keluarga, alang dan atau pewarisan, berwasiat atau tidak berwasiat. Maknanya bidang kuasa mahkamah sivil di bawah senarai 1, senarai 1 ni kuasa kerajaan persekutuan tidak termasuk perkara 4E2 ni, yang mana dia masuk di bawah senarai 2, di bawah jadual 9, senarai 2, iaitu senarai negeri. Maknanya apabila kita nak cerita pasal kenapa hudud ni tidak dibuat, kita kena tahu bahawa mahkamah syariah ni hanya ada bidang kuasanya berkaitan dengan apa yang ada dalam senarai negeri, iaitu berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan diri Islam, contohnya minum arak, isu berkenaan dengan nafkah, anak dan sebagainya. Sebab itu dalam jenayah, undang-undang jenayah ni dia adalah di bawah kuasa kerajaan persekutuan sivil. Jadi kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat hudud, kita nak buat hudud kes mencuri contohnya. Kes kenapa mencuri ni tidak boleh dihukum di mahkamah syariah? Sebab tak ada. Kerana mahkamah syariah tak ada bidang kuasa tu. Bidang kuasa tu ada di dalam mahkamah sivil di bawah kanun keseksaan. Jadi sekarang ni yang kita duk kecoh tentang RUU 355 ni, tentang RUU 355 ni hanyalah berkaitan dengan untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah, bidang kuasa jenayah. Apa benda yang jenayah yang ada dalam mahkamah syariah ni? Kalau jenayah yang kita tahu merompak, mencuri ada dekat mahkamah sivil, apa jenayah yang ada dekat mahkamah syariah? Itu mungkin Datuk boleh terangkan. Sebagai peguam syariah dia boleh terangkan. Datuk nak menyambut soalan saudara Adnan tu. Kita ada gangguan sikit mikrofon. Dia akan hilang satu-satu. Cuba. Mungkin boleh pinjam Cik Adnan juga. Kita sementara membaiki teknikal. Hilang dah.
Okey, kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Adnan tadi, hudud hudud terdiri daripada 6 ataupun sebahagian daripada ulama kata 7 kesalahan yang besar ya. Kesalahan-kesalahan seperti mencuri, merompak dan juga burah, memberontak itu sebahagian daripada kesalahan hudud. Tetapi kesalahan-kesalahan tersebut diklasifikasikan di bawah parlimen. Jadi undang-undang itu tidak boleh dibuat diadili di mahkamah syariah. Tetapi kesalahan-kesalahan lain seperti minum arak, murtad, qazaf, lagi berzina, 4 kesalahan hudud yang lain, kita boleh mengadakan kesalahan tersebut dan juga menghukum mengikut undang-undang yang ada ya. Tetapi suatu akta telah dibuat di dalam mengikut jadual ke-9 Senarai Negeri, undang-undang persekutuan boleh dibuat bagi menghadkan kadar hukuman tersebut. Kadar hukuman tersebut sekarang ni yang dihadkan oleh Akta 355 itulah, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Jadi walaupun ia kesalahan minum arak, walaupun ia kesalahan qazaf ataupun berzina, had hukuman yang boleh dikenakan pada ketika ini adalah 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Yang nak dipindah kepada 30 tahun penjara, RM100,000 denda, 100 kali sebatan itu bagi membolehkan sebahagian daripada undang-undang hudud ini dilaksanakan, tapi bukan keseluruhan. Dan juga kesalahan-kesalahan lain juga boleh dilaksanakan dengan hukuman yang lebih tinggi lagi ya. Pada ketika ini kalau hukuman berzina ataupun pelacuran ya, hukuman maksimumnya adalah 3 tahun penjara dan RM5,000 denda ya, terlalu kecil dari segi dan kalau kita nak bandingkan dengan mahkamah sivil kita ambil magistrate saja, mahkamah magistrate, mahkamah paling rendah mahkamah paling rendah pun hukuman dia 5 tahun penjara, denda RM10,000, sebatan 12 kali. Maknanya mahkamah magistrate dalam mahkamah sivil paling rendah, kita ada magistrate, kita ada session, kita ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah federal. Mahkamah magistrate paling rendah dalam sivil, bidang kuasanya lebih tinggi daripada mahkamah syariah. Itulah kenapa kita nak pindah bidang kuasa mahkamah syariah supaya lebih tinggi. Okey, kita bagi ruang makluman PLKN sekali lagi ni. Sebentar. Okey. Okey, Irfan ada sini, Irfan. Beribu nama Muhammad Irfan ni. Okey, kalau anda nama Muhammad Irfan Datuk. Satu lagi kita boleh buat perbandingan satu perbuatan yang sama kalau di dalam mahkamah sivil kita boleh klasifikasikan di bawah section 377B, iaitu carnal intercourse against the order of nature. Maknanya membuat satu pelakuan seks melanggar undang-undang tabi'i ya. Dalam mahkamah syariah ia disebut sebagai liwat ya. Perbuatannya sama tetapi ada 2 kesalahan mengikut undang-undang di mahkamah sivil dan juga di mahkamah syariah. Di mahkamah sivil minimum penjara adalah 10 tahun, maksimum adalah 20 tahun. Tetapi di mahkamah syariah perbuatan yang sama, hukumannya maksimumnya adalah 3 tahun penjara dan RM5,000 denda. Di mana kesamaan? Kalau kita bercakap equality before the law, Perlembagaan Persekutuan Perkara 8 mengatakan perlu ada kesamaan. Satu perbuatan yang sama di mahkamah sivil 20 tahun maksimum boleh didenda di penjara, tetapi di mahkamah syariah hanya 3 tahun. Sebab itulah Akta 355 ini kita nak pindah supaya sekurang-kurangnya satu kesalahan yang sama itu sama hukumannya. Sebelum tu Datuk, kenapa berlaku disparity ini? Disparity ini berlaku sebab ada di mahkamah syariah kita ada Akta 355 itu. Akta 355 ini menghadkan Dewan-Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat satu hukuman yang lebih daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan ya. Dan pada ketika itu tahun 84 ia dipindah ya. Tapi Datuk, sewaktu penggubalannya apakah mereka
tidak kita perasan disparity ini? Saya Balannya lagi rendah. Ya, saya tidak fikir sebegitu, kita tidak perasan. Tapi pada tahun 65 hukumannya RM1,000 pinda dan 6 bulan penjara. Tetapi 84 dipinda. Pada tahun 1984 ya, kita hanya ada kalau tak silap saya ada 2 bahagian saja undang-undang yang mengenai tata cara mahkamah. Jadi kalau kita nak jatuhkan hukuman 30 tahun penjara pada tahun 84, saya rasa amat-amat tidak adil. Kerana hakim-hakim tidak ada pedoman untuk tata caranya bagaimana, undang-undang keterangannya macam mana. Hakim-hakim boleh leluasa, dia tidak ada panduan untuk menjatuhkan hukuman. Tetapi pada ketika ini kita sudah ada undang-undang tata cara mal, undang-undang tata cara jenayah, undang-undang keterangan mahkamah syariah, undang-undang keluarga Islam, undang-undang jenayah syariah, semuanya telah dibuat secara spesifik. And we are ready to implement hukuman yang lebih tinggi sekali dan mempunyai justifikasi dan juga jaminan supaya hakim-hakim, peguam-peguam mempunyai panduan yang khusus, yang tetap, supaya ia tidak menjatuhkan hukuman yang salah. Ya, Adnan, selalunya. Ya. Dan kalau kita rujuk juga sekali lagi kepada Perlembagaan Persekutuan ni, saya bacakan perkara 75 perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyatakan ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang negeri, dan undang-undang negeri adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu. Sebab itu apabila kita bicara soal pelaksanaan hudud, saya terangkan tadi tentang jadual 9 Federal List, senarai persekutuan dan senarai negeri, untuk kita faham bidang kuasa berkaitan undang-undang jenayah ni di bawah civil, dan undang-undang jenayah di bawah syariah ni hanya berkaitan yang Datuk sebut tadi, tentang zina, tentang qaza, benda-benda minum arak. Tapi jenayah yang berkaitan dengan rompak, bunuh, curi ni di bawah civil. Jadi mahkamah syariah tidak ada kuasa. Jadi dalam soal perkara 75 menyatakan kalau ada undang-undang negeri yang dibuat, contohnya 1963 di Kelantan mereka meluluskan kanun hudud, enactment hudud negeri 1993. Kalau kita ikut perkara 75, kanun enactment jenayah syariah, kalau kita rujuk perkara 75 Perlembagaan Persekutuan, kita faham prinsip dalam perkara 75, maka apa yang kita boleh simpulkan 1963 apabila Kerajaan Negeri Kelantan meluluskan satu enactment jenayah syariah di Kelantan, enactment tersebut adalah tidak sah. Kalau dicabar di mahkamah, maka enactment tersebut akan diputuskan oleh mahkamah sebagai tidak terpakai, sebagai tidak sah. Sebab itu selepas daripada itu, ianya tidak dilaksanakan, walaupun diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, tapi tidak dilaksanakan. Kerana berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ni pula, kita harus juga faham, selain daripada mahkamah, kita ada bahagian Jabatan Peguam Negara, pendakwaan, kita ada polis. So dia banyak agensi-agensi yang berkaitan, badan-badan yang berkaitan dalam melaksanakan undang-undang. So you tak boleh buat satu undang-undang enactment jenayah syariah negeri, macam mana you laksanakan? Sebab itu selepas itu, apabila mereka menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Hudud untuk fikir macam mana cara kita nak laksanakan hudud kat negara ni, dan kita kena bermula dengan RU 355. Kita kena tingkatkan kuasa mahkamah syariah hanya berkaitan dengan kesalahan jenayah yang ada dalam mahkamah syariah dulu, yang ada sekarang ni, dalam bidang kuasa yang ada. Kita bermula daripada situ. Selain itu, ada juga cadangan untuk kita pergi ke bawah perkara 76A. 76A ini adalah berkaitan menyeragamkan, yang mana di bawah senarai persekutuan ini boleh dipinda. Senarai persekutuan ni mana-mana, contohnya jenayah undang-undang jenayah di bawah kuasa federal ni dipindahkan ke negeri, dikongsi bersama dan dimasuk di bawah satu lagi senarai, dipanggil senarai bersama. Itu perlu berlaku. Tapi untuk kita pindah perlembagaan persekutuan ni,
kita perlukan 2/3 majoriti dalam parlimen. Okey. Yang mana jumlah Susah. kursi dia 148 kursi. Ya. Jadi nak dapat 148 ahli parlimen Islam menyokong pindah perlembagaan Okey. sebagaimana yang berlaku 121 dulu, perlu ada political will Okey. dan sebagainya. Menariknya kita